Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk video yang seterusnya bagi mata pelajaran Jawi tahun 1 bersama dengan Ustazah Siti Rafidah. Untuk video kali ini kita akan masuk ke tajuk yang baru untuk silibus Jawi tahun 1. Kalau pada video yang pada minggu lepas, video yang sebelum ini, Ustazah telah menerangkan tajuk mengenai padanan huruf konsonan. Jadi pada minggu ini, pada video kali ini, Ustazah akan menerangkan pula mengenai tajuk pelajaran yang keempat, iaitu pembentukan suku kata terbuka. Jadi murid-murid bolehlah buka buku teks Jawi muka surat 29. Muka surat 29 ya. Ustazah cepatkan sikit sebab lama kita menunggu. Maklumlah, nak bukanya pun mengambil masa. Muka surat 29 ya. Oh, terlebih satu. Masuk pelajaran yang keempat, iaitu pembentukan suku kata terbuka. Baiklah, kita akan masuk ke unit yang pertama, iaitu pola vokal huruf rumi A bersamaan dengan huruf Jawi alif. Ya, ini vokal ya. Kalau huruf vokal, kalau sebelum ni kita dah belajar hanya ada 3 huruf, iaitu alif, waw dan ya. Jadi alif ni merupakan huruf vokal untuk Jawi dan bersamaan dengan huruf A vokal untuk huruf rumi. Kita tengok gambar rajah yang diberikan di dalam muka surat 29. Ada 2 jenis gambar rajah, macam gambar piano ya. Piano ada not-not dia tu. Yang bahagian warna merah jambu adalah mewakili huruf rumi, manakala yang berwarna biru, kotak yang berwarna biru, not yang berwarna biru, mewakili huruf Jawi. Huruf A bersamaan dengan huruf alif. BA ba bersamaan dengan ba alif ba. TA ta bersamaan dengan ta alif ta. JA ja bersamaan dengan huruf jim alif ja. CA ca bersamaan dengan ca alif ca. DA da bersamaan dengan dal alif da. RA ra bersamaan dengan ra alif ra. SA sa bersamaan dengan huruf sin alif sa. NGA nga bersamaan dengan huruf nga alif nga. PA pa bersamaan dengan huruf pa alif pa. Manakala untuk not piano yang di bawah pula, sama juga seperti di atas, yang berwarna merah jambu mewakili huruf rumi dan yang berwarna biru mewakili huruf Jawi. KA ka bersamaan dengan ka alif ka. Kaf alif ka. GA ga bersamaan dengan ga alif ga. LA la bersamaan dengan lam alif la. MA ma bersamaan dengan mim alif ma. NA na bersamaan dengan nun alif na. WA wa bersamaan dengan waw alif wa. VA va bersamaan dengan va alif va. HA ha bersamaan dengan ha alif ha. YA ya bersamaan dengan ya alif ya. NYA nya bersamaan dengan nya alif nya. Kita tengok pula muka surat 30, muka surat yang seterusnya. Oh, sebentar. Okay. Tengok pembentukan suku kata terbuka pola vokal A. Ya, A kalau untuk huruf rumi, bagaimana pula A sekiranya ditukarkan kepada Jawi? Ya, betul, iaitu menggunakan huruf alif. Antara contoh-contoh perkataan yang diberikan ialah dada, mara, jala, mama.
suku kata dada. Okey, ada dua A. Bila ada dua A pertama dan A yang kedua. Dua-dua mesti sekiranya ditulis dalam Jawi, ditukar kepada Jawi, dia akan bertukar menjadi huruf alif. Jadi ada alif yang pertama dan alif yang kedua. Begitu juga dengan perkataan mara. Mara ni pun sama, ada dua huruf A yang pertama dan A yang kedua. Sekiranya ditulis ke dalam bentuk Jawi, tulisan Jawi, A itu akan bertukar menjadi huruf alif. Alif yang pertama dan alif yang kedua. Sama juga dengan perkataan jala, mama, dan yang bawah ni papa, nganga, lama, mama, jala, sawa, awa, dara, jawa, sara, cara, kala, data, hala, para, dada, baba, lara, ara, mara, pala, tara, gala, caca. Banyak tak murid-murid? Dia memang terlalu banyak untuk pembentukan suku kata terbuka pola A bersamaan dengan huruf alif. Kalau tengok muka surat 31, kalau tengok muka surat 31, kita kata aktiviti yang pertama, sebut suku kata mengikut susunan sambil menyanyi bersama guru. Tapi tak apalah, kita nyanyilah. Contoh abata caja dara sanga pakagala mana wavahayanya. Tak susah untuk menyebut kerana semua menggunakan huruf A. A apabila ditukarkan kepada huruf Jawi adalah menggunakan huruf alif. Sangat mudah ya murid-murid. Kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 32. Okay, ini antara contoh dia lah. Jala, sawa, hala, cara, dara, baja, paya, hawa. Nanti Ustazah akan berikan latihan untuk murid-murid bagi memperkukuhkan pemahaman terhadap tajuk yang baru sahaja Ustazah terangkan. Ustazah yakin murid-murid boleh melakukannya kerana tajuk ini tidak terlalu sukar ya. Kita masuk pula ke unit yang kedua ya. Unit yang kedua iaitu pola vokal E-pepet. Pola vokal E-pepet. Kalau E-pepet contoh macam cerah, terang, sekat, senyum, itu semua menggunakan E-pepet. Jika murid-murid lihat pada gambar rajah pada muka surat 33, ada sama macam muka surat yang sebelum ini. Untuk unit pertama tadi, pola vokal yang A. Ini pula pola vokal E-pepet. Ada dua gambar piano ya. Yang warna merah jambu mewakili huruf Rumi dan yang berwarna biru mewakili huruf Jawi. Kalau murid-murid tengok, nampak tak? Yang huruf Rumi dia mesti terdiri daripada dua huruf ya, iaitu huruf konsonan dan huruf vokal, barulah boleh membentuk bunyi pepet, bunyi E-pepet. Tapi apabila ditukarkan kepada huruf Jawi, hanya menggunakan satu huruf Jawi sahaja ya, untuk mewakili bunyi vokal E-pepet. Dia tidak memerlukan sokongan huruf ya ke, huruf waw ke, huruf alif ke. Tak perlukan huruf vokal tersebut. Ya, sama sekali huruf-huruf vokal Jawi dimatikan hanya untuk E-pepet. Ya, pola vokal E-pepet sahaja. Kita tengok dulu gambar rajah yang pertama. Kalau E-pepet untuk ditukarkan untuk E biasa lah, E biasa. Contoh macam nak tulis emak kan, emak. Kalau emak, dia menggunakan huruf alif ya, alif. E bersamaan dengan huruf alif, be bersamaan dengan be bersamaan dengan ba, be, te bersamaan dengan ta, te, je bersamaan dengan huruf jim, je, ce bersamaan dengan ca, ce, de bersamaan dengan huruf dal, de, re bersamaan dengan huruf ro, re, se bersamaan dengan huruf sin, se, nge bersamaan dengan huruf nga, nge, pe bersamaan dengan pa, pe. Okey, baiklah. Kita tengok pula gambar rajah yang kedua, sama seperti gambar rajah di atas.
cuma berlainan huruf konsonan sahaja. Kita tengok ke bersamaan dengan kaf ke, ge bersamaan dengan ga ge, le bersamaan dengan lam le, me bersamaan dengan mim me, ne bersamaan dengan nun ne, we bersamaan dengan waw we, bersamaan dengan va ve, bersamaan dengan ha he, bersamaan dengan ya ye, nya bersamaan dengan nya nye. Sangat mudah. Sudah rasa murid-murid tak ada permasalahan untuk memahami. Cuma dimatikan. Cuma tak ada penambahan alif wawiyah untuk e-pepet. Vokal e-pepet. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 34. Kita tengok contoh-contohnya. Ialah. Okey. Perkataan yang diberikan ialah dera, peta, cela, bela, teka, kera. Contoh nak eja dera. Eja dera dal tidak memerlukan huruf vokal alif wawiyah. Jika ditukar kepada jawi, tak perlukan huruf vokal, hanya semata-mata huruf dal. Dal de, ra alif, ra, dera. Baru jadi perkataan dera. Sama juga dengan peta, pa, pe, ta alif, ta. Kalau cela, ca, ce, lam alif, la, cela. Bela, ba, be, lam alif, la, bela. Teka, ta, te, kaf alif, ka, teka. Kera, kaf ke, ra alif, ra, kera. Okay. Ini adalah contoh sebutan bagi suku kata terbuka pola vokal e-pepet. Yeah. Okay, contoh yang di bawah untuk dua Roman baca dengan betul. Masih lagi pada muka surat 34. Teka, teki, bela, beli, peta, peti, keli, kelu, seri, seru. Sama macam ni reda. Muka surat 35. Kita sudah beralih ke muka surat 35. Reda, gesa, kera, kena, teka, sena. Okay, semua perkataan-perkataan ini untuk e-pepet tak mengandungi huruf vokal jawi. Alif wawiyah tak berdiri bersama dengan huruf dengan perkataan jawi tersebut kerana digugurkan. Ya, dan dia mewakili bunyi huruf vokal e-pepet. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Okay, muka surat 36 ya. Okay, mari membaca. Ustazah bacakan. Dan awak tengok, awak semua perlu menengok perkataan yang berwarna hijau. Pak Abu, seorang petani, berjaya. Berjaya. Petani berjaya. Tengok perkataan petani tu. Kalau awak tengok perkataan petani, dia akan menjadi papa. Sebab apa? Dia dah bunyi e-pepet. Kalau di petani, dia akan guna dia akan guna huruf vokal jawi lah, alif wawiyah antara salah satu. Ta alif ta. Ni okay? Sebab apa? Tieta apabila ditukar kepada huruf jawi akan menjadi ta alif ta. Ni berjaya. Okay, dia bela ikan keli di dalam sangkar. Dia bela ikan keli di dalam sangkar. Okay, bela, bela, bela. Be tu mewakili bunyi e-pepet. Ya, B huruf konsonan bertemu dengan e-pepet vokal e-pepet. Jadi apabila ditukarkan kepada huruf jawi, dia akan menjadi ba sahaja. Dia tak ada penambahan untuk huruf vokal jawi. Ba, be, lam alif, la, bela. Ikan keli, keli pun sama. Kaf ke, lam yali, keli. Itik, diternak di tepi. Okey, diternak di tepi ya. Okey, ternak. Kalau ter tu masih menggunakan bunyi e-pepet. Dia tak guna diternak, dia diternak. Bila diternak pun tak ada huruf vokal yang duduk bersama dengan ta tu. Dan sama juga di tepi, tepi ta, tepayapi, tepi. Ta sahaja, tak perlukan huruf alif wawiyah vokal kerana dia bunyi e-pepet.
di tepi kolam, dan ayam kampung di dalam reban. Reban ayam. Rore banun ban, reban. Ada setengah perkataan yang tidak menggunakan huruf alif, tapi kita tahu tu bunyinya alif, bunyinya A. Macam rore ni, rore sebab apa re tu adalah huruf bunyi pola suku kata terbuka huruf I pepet. Reban. Pak Abu juga menanam sayur di kebun. Kebun, kaf ke bawah, nun bon kebun. Dia seorang yang rajin. Okey, Ustazah telah menunjukkan beberapa contoh perkataan yang mengandungi suku kata pola vokal I pepet, terbuka I pepet. Jadi Ustazah akan memberikan latihan-latihan berkenaan dengan dua unit ini. Unit yang pertama tadi adalah suku kata pola terbuka A bersamaan dengan huruf alif, dan juga unit yang kedua iaitu suku kata pola terbuka I pepet, ya, yang hanya mengandungi satu huruf sahaja, tidak menggunakan huruf vokal Jawi sekiranya ditukarkan kepada Jawi. Manakala untuk unit yang seterusnya, Ustazah akan sambung dalam video yang seterusnya. Sekian dahulu bagi murid-murid. Ustazah harap murid-murid dapat menonton video ini berkali-kali bagi mendapatkan pemahaman yang lebih baik, yang lebih jitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.